Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian ke Melati Tautan Kasih yang berusaha Prof. Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, Pengetua Kolej Melati UiTM Shah Alam, yang dihormati Encik Amirahuddin bin Jamaluddin, Ketua Staf Residen Kolej, Puan Marwati binti Abu Amar, Penolong Pengurus Asrama Kanan, Saudari Nur Fatin Hadira binti Muhammad Rozali, yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati sesi 2021-2022, Saudari Siti Nuralisa Izura binti Muhammad Jeffrey, Pengarah Program Melati Tautan Kasih. Yang dihormati Barisan Staf Residen Kolej, Barisan Staf Pengurusan Kolej, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar, Barisan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati serta Sri Kandi Melati
yang dikasihi sekalian. Melayang serindit di atas permata, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama menghadiri program kita pada malam ini, iaitu Melati Tautan Kasih 2021. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Melati Tautan Kasih merupakan satu program wajib setiap semester yang bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada penghuni Kolej Melati berkenaan organisasi Kolej Melati secara ringkas, serta sesi suai kenal penghuni Kolej Melati bersama staf-staf Residen Kolej Melati. Bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Pergi ke kota, beli selasih. Sayang saudara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan jiwa. Hadirin sekalian, kini majlis menjemput Encik Amirahuddin bin Jamaluddin, Ketua Staf Residen Kolej Melati, untuk menyampaikan ucapan kata aluan bagi Melati Tautan Kasih kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Aizam Adnan, Pengetua Kolej Kediaman Melati. Yang dihormati Puan Marwati Abu Amar, Penolong Pengurus Asrama Kanan Kolej Kediaman Melati. Yang dihormati Saudari Nur Fatin Hadirah Muhammad Rozali, Yang di-Ketua Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej 2021-2022. Yang saya hormati juga Saudari Siti Nur Alisa Muhammad Jeffrey, Pengarah Program Melati Tautan Kasih pada malam ini. Yang dihormati rakan-rakan barisan SRK, Staf Residen Kolej Melati yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati juga, yang disayangi barisan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati. Seterusnya, saudari-saudari penghuni Kolej Kediaman Melati yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, saudari-saudari yang sudi meluangkan masa bersama-sama hadir pada malam ini. Baiklah, bagi slot pembentangan daripada Ketua Staf Residen Kolej iaitu saya, dimulai dengan pengenalan Staf Residen Kolej. Okey. Saudari-saudari boleh lihat pada carta organisasi barisan Staf Residen Kolej, iaitu kami Staf Residen Kolej seramai 11 orang, diketuai oleh seorang pengetua Kolej Melati, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Aizam Adnan. Okey. Di bawah Dr. Pengetua, seterusnya adalah saya, Amirahuddin Jamaluddin, selaku Ketua Staf Residen Kolej. Okey, di samping tim saya mempunyai 11, termasuk saya 11 orang, ada 10 lagi Staf Residen Kolej. Okey, saya akan perkenalkan seorang demi seorang Staf Residen Kolej yang ada di Kolej Kediaman Melati. Okey, saya perkenalkan yang seterusnya. Okey, ini adalah saya. Nama saya Amirahuddin bin Jamaluddin, selaku Ketua Staf Residen Kolej Melati. Okay, saya dilantik semenjak penghujung 2019 hingga kini. Lebih 20 tahun memegang jawatan sebagai Ketua Staf Residen Kolej. Okey. Saya menginap di Melati Kuning 3. Okey, di blok 3B. Saya bermula sebagai Staf Residen Kolej dilantik pada tahun 2017 sehinggalah kini. Cukup sekadar itu saja tentang diri saya. Seterusnya saya pergi kepada SRK Melati Biru 1.
minta maaf, rumah tetamu Melati Biru 1 ni dia tak ada SRK. Yang ini adalah rumah tamu yang kita khaskan untuk mungkin tetamu daripada luar, mungkin dalam hal-hal kecemasan pun, mungkin keluarga, saudari-saudari, pelajar-pelajar yang mungkin datang secara tiba-tiba yang ada hal kecemasan yang dipanggil oleh pihak USP, kita akan tempatkan di rumah tetamu ini. Okey. Okey. Terusnya kita pergi ke Melati Biru 2. Okey, Melati Biru 2 dihuni oleh SRK yang bernama Ustaz Muhammad Faizan bin Tajwid. Mungkin saudari-saudari pernah lihat Ustaz Faizan di kaca televisyen. Popular Ustaz Faizan ni. Jawatan hakiki beliau adalah pegawai Hal Ehwal Islam kanan di ASIS, Akademi Islam, Pengajian Islam Kontemporari. Okey, beliau adalah pegawai Hal Islam kanan. Okey, di Kolej Melati, Ustaz Faizan dilantik sebagai penasihat Esko Kerohanian dan Keagamaan. Setelah berkeluarga, menginap di Melati Biru 2, berasal daripada Perak. Okey, itu sahaja tentang Ustaz Faizan. Okey, kita pergi ke Melati Biru 3. Okey, yang ini adalah Puan Fadliana Baharin. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai Sister Fadliana Baharin. Kenapa Sister Fadliana Baharin? Bukan kakak ya. Sister kerana beliau adalah jururawat kanan di Pusat Kesihatan UiTM. Okey, Puan Fadliana berkeluarga, menginap di Kolej Melati. Beliau berkeluarga. Okey, berasal daripada Kuala Langat, Selangor. Dan di Kolej Melati beliau dilantik sebagai penasihat Esko Blok dan Perhubungan Dalaman dan juga Esko Aduan dan Kebajikan. Jadi program malam ini adalah program penasihatnya adalah Puan Fadliana Baharin. Okey. Nanti tentang maklumat rumah, mungkin saudara nak rujuk lebih lanjut, nombor telefon ada di jadual bertugas SRK. Nanti saya akan terangkan seterusnya. Okey, kita pergi seterusnya ke masih di Melati Biru lagi, iaitu Melati Biru 4. Yang ini orangnya kecil molek. Okey, bukan student ya. Ini pensyarah. Puan Ishaini Hashim. Puan Ishaini Hashim adalah seorang pensyarah di Fakulti FSPU. Okey. Beliau berpengalaman luas dalam bidang landscape. Okey, dan memang itulah bidang beliau. Dan di Kolej Melati beliau adalah penasihat Esko Akademi. Okey, beliau juga telah berumah tangga dan berasal daripada Parit Buntar, Perak. Baiklah saudari-saudari sekalian, dari Melati Biru saya bawa saudari-saudari sekalian ke Melati Putih. Okey, di Melati Putih rumah SRK Melati Putih 1 masih kosong. Okey, seterusnya adalah Melati Putih 2. Okey, SRK yang menginap di Melati Putih 2 adalah Encik Zahiruddin Jadil. Okey, handsome tak Encik Zahir? Tengok. Beliau adalah seorang arkitek kanan di UiTM, berasal daripada Hulu Yang, Selangor. Okey, telah berkeluarga, mempunyai 3 orang cahaya mata. Beliau di Kolej Melati diamanahkan sebagai penasihat Esko Informasi Penerbitan dan Multimedia, IPM, singkatannya IPM. Okey, Encik Zahir ni orangnya berpengalaman tentang design, tentang architecture, tentang creativity. Okey, kalau ada saudari-saudari sekalian yang rasa nak tambah ilmu tentang bidang-bidang tersebut, tak ada salahnya, boleh berjumpa dengan Encik Zahir. Beliau sedia membantu saudari-saudari sekalian. Okey, seterusnya saya pergi ke rumah Melati Putih 3. Rumah Melati Putih 3 dipenghuni didiami oleh
pengetua Kolej Melati yang amat kita kasihi, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Aizam Adnan. Okey. Kita pergi ke sebelah rumah pengetua, iaitu rumah Melati Putih 4. Melati Putih 4 didiami oleh Encik Mustaqim Hashim. Beliau adalah seorang pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Okey, di Kolej Melati beliau diamanahkan sebagai penasihat Esko Hubungan Luar dan Antarabangsa. Okey, mungkin tertanya apakah hubungan luar dan antarabangsa ni? Okey, kita di Kolej Melati ni ada menjalankan program, kadang-kadang program usaha sama dan juga program lawatan ke luar negara. Jadi Esko Hubungan Luar dan Antarabangsa lah yang bertanggungjawab terhadap agenda tersebut, yang mana penasihatnya adalah Encik Mustaqim Hashim. Encik Mustaqim Hashim lebih mesra dipanggil dengan panggilan Encik Mus. Okey, baiklah saudari-saudari sekalian. Tadi saya dah memperkenalkan barisan SRK di Melati Putih dan Melati Biru. Seterusnya saya bawa ke blok 3A. Kerana apa di blok 3A? Di situlah terdapatnya rumah SRK Ungu. Rumah Melati Ungu. Okey. Rumah Melati Ungu ni dia terletak sebaris dengan blok 3A. Okey. Di mana rumah Melati Ungu 2 kosong, kita gunakan sebagai ruang operasi JPK. Okey. Di Melati Ungu 3 kita ada Yang Mulia Raja Muhammad Fikri Raja Azman. Lebih mesra dipanggil dengan panggilan YM. Kenapa YM? Yang Mulia. Itu singkatannya. Okey. Saudari-saudari boleh lihat di slide. Itulah dia YM Raja Muhammad Fikri. Beliau di Kolej Melati diamanahkan sebagai penasihat Esko Kesawanan. Kita tengok kalau saudari-saudari lihat, ada banyak program-program kesawanan di Kolej Melati ini. Antaranya yang dijalankan oleh JPK sendiri. Kita juga membuat ada menyediakan ruang kesawanan bagi pelajar-pelajar. Untuk mengetahui lebih lanjut, saudara-saudari bolehlah berhubung dengan Esko Kesawanan di bawah YM Raja Muhammad Fikri Raja Azman. Okey. Suka juga saya nak perkenalkan Yang Mulia Raja Muhammad Fikri. Beliau berasal daripada Selangor, dan jawatan hakiki beliau adalah Timbalan Pendaftar di Pejabat Timbalan Chancellor Jaringan Industri Komuniti dan Alumni ICAN. Di mana pejabat beliau? Di Chancellery. Okey, YM Raja Muhammad Fikri ni seorang yang berpengalaman. Beliau pernah dipertanggungjawabkan sebagai pegawai khas Naib Chancellor sebelum ini. Okey. Jadi dari segi ilmu pengalaman, kalau saudari-saudari mungkin ada nak tanya lebih lanjut tentang korporat UiTM, tentang protokol rasmi, bolehlah sembang-sembang dengan Yang Mulia Raja Muhammad Fikri. Okey. Yang ini Puan Hafsah Minhad. Okey. Beliau adalah penasihat Esko Inovasi di Kolej Melati, berasal daripada Pahang, dan jawatan hakiki beliau adalah Pegawai Teknologi Maklumat Kanan. Puan Hafsah telah berkeluarga. Rumah beliau sebelah je dengan rumah Yang Mulia Raja Muhammad Fikri. Okey, berhadapan dengan juga dengan Dewan Platinum Melati. Baik saudari-saudari sekalian, daripada Melati Ungu, saya bawa pula saudari-saudari ke Melati Kuning, bersebelahan dengan Melati Ungu. Di mana Melati Kuning? Melati Kuning ini berada di blok 3B. Saya yakin ramai di sini daripada blok 3B. Ya. Blok 3B ni hampir dekat dengan saya. Okey. Saya kenalkan terlebih dahulu ya, barisan SRK yang menginap di Melati Kuning. Okey. Yang pertamanya di atas bawah Melati Kuning 1, kita ada Puan Nurul Sohana Muhammad Noor. Hakiki beliau adalah penolong pegawai kebudayaan kanan di bahagian hak ehwal pelajar. Ya, Puan Nurul ni
memang luas pengalamannya dari segi bidang kebudayaan, kesenian. Sebab itulah Puan Nurul diamanahkan di Polis Mati sebagai penasihat Expo Kesenian dan Kebudayaan. Jadi selepas ini kita akan ada program Karyaku 2021. Program ni banyak pelibatannya Puan Nurul dalam program ini. Jadi kalau ada di kalangan saudari-saudari yang ada bakat terpendam yang mana mungkin kami tak tahu, rasa nak expose kepada orang ramai, saya ada bakat ini, bakat menyanyi, bakat berlakon. Okay. Jadi ke mana saudari nak, dengan siapa saudari nak hubungi, hubungilah Puan Nurul. Beliau sedia membantu. Okey? Okey. Seterusnya saya pergi ke rumah Melati Kuning 2. Okey. Siapa di Melati Kuning 2? Okey. Di Melati Kuning 2 didiami oleh Encik Abdul Rahim Abdul Majid. Beliau sebelum ini kalau mungkin pelajar-pelajar yang pernah berada di Polis Mati sebelum ini memang biasa dengan Encik Rahim. Kerana apa? Sebelum ni Encik Rahim adalah pengurus asrama makanan di Polis Mati. Tetapi mulai Oktober 2021 beliau telah dilantik sebagai timbalan pendaftar sekaligus dilantik sebagai ketua unit kemudahan polis bahagian hal ehwal pelajar. Okey. Encik Rahim juga seorang yang berpengalaman, saya rasa pernah berada di beberapa polis termasuklah kampus cawangan di UiTM Segamat. Di UiTM Segamat juga Encik Rahim pernah menjawat jawatan sebagai SRK di NR kampus Segamat. Sebelum tu mengikut cerita Encik Rahim pernah berada di Polis Perindu, Polis Jati. Bagi saya Encik Rahim seorang yang pengalaman dah dalam hal kebajikan pelajar, hal ehwal pelajar. Okey. Encik Rahim di Polis Melati diamanahkan menjadi penasihat Expo Sukan dan Rekreasi. Okey, kita dah lama sebenarnya tak ada aktiviti sukan sebab sukol tidak dijalankan semasa PKP. Tapi pelbagai juga aktiviti sukan diadakan secara atas talian dan kemungkinan ada lagi lah program-program sukan yang sesuai dengan sepanjang pasca pandemik ni. Nanti kalau ada program acara-acara sukan akan dimaklumkan kemudian ya. Okey. Baiklah, masih di Melati Kuning, kita pergi ke Melati Kuning 3. Okey, saudari-saudari boleh rujuk kepada slide. Okey. Ini adalah saya sendiri. Nama saya Amirahuddin bin Jamaluddin. Panggil saja nama sekatan saya Amir. Saya ada menginap di Melati Kuning 3 dan juga diamanahkan sebagai penasihat Majlis Tertinggi. Siapa-siapa yang dilantik sebagai ketua staf Resimen Polis secara automatik adalah penasihat bagi Majlis Tertinggi Jawatankuasa Perwakilan Polis. Okey. Sedikit tentang saya. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Telah berkhidmat di UiTM 13 tahun. Dan sekarang saya ada jawatan hakiki saya adalah pegawai eksekutif di unit kualiti dan strategik Polis Pengajian Kejuruteraan. Saya yakin ramai saudari-saudari di dalam program pada malam ini adalah daripada Polis Pengajian Kejuruteraan. Mungkin daripada fakulti lain tak pernah dengar apa itu Polis Pengajian Kejuruteraan. Polis Pengajian Kejuruteraan adalah polis pengajian yang menggabungkan sebelum ini 4 buah fakulti, iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal dan juga Kejuruteraan Elektrik. Mulai April 2021. Baiklah. Okey. Yang terakhir saya perkenalkan kita import khas daripada kampus Sungai Petani. Siapakah dia? Inilah Encik Syaha Ismail. Okey, Encik Syaha baru saja bertukar ke UiTM Shah Alam daripada UiTM kampus Sungai Petani Kedah. Sebelum ini beliau juga adalah seorang SRK di kampus Sungai Petani
dan semasa kenaikan pangkat bertukar ke UiTM Shah Alam. Beliau sekali lagi mohon sebagai staf Presiden Kolej dan alhamdulillah ditempatkan di Kolej Melati. Ini Encik Syaha saya tak tahu berapa tahun yang dulu. Nanti nak kenal Encik Syaha bolehlah jumpa Encik Syaha. Okey, nampak daripada gambar kita tahu orangnya macam mana. Orangnya suka hiking dan juga trekking. Pelbagai aktiviti mengembara pernah diceburi oleh Cik Syaha. Jadi kalau saudara-saudari ada minat berkenaan dengan hiking, dengan trekking, pengembaraan, rekreasi, bolehlah jumpa dengan Cik Syaha. Okey. Cik Syaha Cik Syaha beliau juga berkhidmat satu jabatan dengan saya, iaitu di Kolej Pengajian Kejuruteraan. Jawatan hakiki Cik Syaha adalah penolong jurutera tertinggi. Bila nama tertinggi ni memang orangnya berpengalaman dah tentang apa tu fasiliti. Dialah orangnya. Yang insya-Allah kalau pihak kolej ada permasalahan, memang kami rujuk Cik Syaha lah sedikit. Jadi Cik Syaha sebagai penasihat Esko Disiplin dan Keselamatan ni, saudari-saudari akan banyaklah jumpa dengan Cik Syaha nanti. Sebab apa? Jika melanggar peraturan. Kalau tak langgar peraturan, tak jumpa Cik Syaha. Alhamdulillah saya dah perkenalkan barisan staf Presiden Kolej seramai 11 orang. Jadi seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang jadual bertugas SRK seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Bagaimana saudari-saudari nak melihat jadual bertugas SRK? Okey. Jika saudari-saudari ada kecemasan, ada masalah kesihatan, perlukan nasihat, perlukan konseling, saudari-saudari dipersilakan menghubungi SRK yang bertugas pada hari tersebut. Sebagai contoh, SRK yang bertugas pada hari ini 2 hari bulan November adalah SRK kod H, iaitu Puan Nur Ilhaimi. Okey, Puan Nur Ilhaimi ataupun Puan Hai boleh dihubungi untuk di Melati Biru, dan juga boleh hubungi terus talian rumah ataupun telefon bimbit yang tertera di jadual bertugas. Okey, bilakah masa ataupun waktu SRK ini bertugas? Okey, pada hari biasa iaitu hari Isnin, hari bekerja, antara Isnin hingga ke hari Jumaat, SRK bertugas daripada jam 5.01 petang sehingga 7.59 pagi hari berikutnya. Okey. Sebagai contoh, walaupun hari ini 2 hari bulan, saudari ada masalah pada jam 2 pagi contohnya, tidak sihat pada jam 2 pagi, hubungi SRK. SRK yang perlu dihubungi masih SRK yang bertugas pada 2 hari bulan, kerana beliau bertugas sehingga 7.59 pagi keesokan harinya. Okay, faham ya? Pada hari bekerja, SRK bertugas daripada 5.01 petang sehingga 7.59 pagi keesokan harinya. Okey, bagaimana pula pada hari cuti umum, hujung minggu dan hari kelepasan am? Okey, pada hari-hari tersebut SRK bertugas selama 24 jam. Ya. Sebagai contoh, kalau saudari lihat pada 6 hari bulan November ini, okey, ataupun pada 4 hari bulan November adalah hari cuti umum Deepavali, dan 6 hari bulan adalah hari Sabtu, 7 hari bulan adalah hari Ahad. Jadi SRK yang bertugas pada hari tersebut perlu bertugas 24 jam kerana pejabat polis tidak dibuka. Okey. Okey, melainkan jika ada perubahan akan dimaklumkan melalui memo. Okey, kadang-kadang SRK bertugas ada hal lain ataupun ada kekangan tugas hakiki yang perlu outstation, perlu bertugas di pejabat sehingga lewat malam. Okey, mungkin SRK mengambil pendekatan untuk bertukar hari bertugas. Jadi pertukaran hari bertugas, memo akan ditampal di hadapan pejabat polis di menghadap kaunter, dan juga ada diedarkan di papan-papan kenyataan di arah-arah saudari sekalian. Okey. Okey.
Itu saja sedikit tentang jadual bertugas SRK. Okey, di dalam jadual tersebut saudari boleh lihat ada nombor kontak number, ada nombor telefon rumah dan juga ada nombor telefon bimbit. Okey, mungkin ada tertanya-tanya, bagaimana kalau gagal hubungi SRK bertugas pada hari tersebut? Contoh, kalau hari bertugas hari ini Puan Hai, Puan Zaini tidak dapat dihubungi, mungkin melalui telefon bimbit, telefon rumah, pergi ke rumah pun Puan Hai tak ada, mungkin time tu Puan Hai berada di luar, mungkin telefon tercicir, call tak dapat. Apakah tindakan saudari selanjutnya? Jika saudari tidak boleh menghubungi SRK bertugas pada waktu tersebut, boleh saja hubungi saya sebagai ketua SRK, ataupun jika saya juga gagal dihubungi, boleh terus pergi kepada mana-mana SRK yang berhampiran, yang ada di rumah, ataupun boleh dihubungi melalui telefon ya. Doktor pengetua pun tiada masalah kalau itu adalah yang paling hampir dengan saudari-saudari sekalian. Di dalam jadual bertugas juga boleh dilihat di bawah ada nombor telefon yang penting, nombor talian penting. Yang pertamanya ada talian nombor telefon rumah pengetua dan telefon bimbit pengetua. Ada hotline keselamatan. Yang ini diuruskan oleh polis bantuan. Nombor 3 ada pos polis Melati di bit depan tu. Kemudian kita ada talian ambulans, ada talian pusat kesihatan, dan juga pejabat pengurusan kolej. Pejabat pengurusan kolej ni waktu pejabat saja ya. Yang pusat kesihatan pun dia waktu tertentu, kadang-kadang dibuka sehingga 8 malam ataupun kadang-kadang dibuka pada waktu sehingga pukul 10 malam dahulu. Yang terkini boleh refer pada Puan Pak Diana waktu operasi pusat kesihatan. Selain daripada kecemasan ataupun hal kesihatan ataupun pelbagai khidmat yang diperlukan daripada SRK di dalam kolej, jika berlaku kemalangan di luar kampus ataupun di luar Kolej Melati, perlu juga dimaklumkan kepada SRK yang bertugas pada hari tersebut. Sebagai contoh, kita ada sebelum ni, sebelum PKP dulu, semasa kampus beroperasi seperti biasa, ada pelajar yang kemalangan di luar, pergi beli barang, kemudian kemalangan motor, jatuh motor, kemudian dibawa oleh ambulans di luar ke hospital. Tetapi dalam masa sama, kalau boleh mohon hubungi rakan sebilik, roommate ataupun rakan karib, dan minta hubungi, maklumkan kepada SRK yang bertugas pada hari tersebut. Jika berlaku pada waktu pejabat, minta maklumkan kepada pejabat kolej ya. Itu sahaja daripada saya pada hari ini, penerangan berkenaan dengan pengenalan barisan staf residu kolej dan juga sedikit tentang jadual bertugas SRK. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amirahuddin bin Jamaluddin di atas ucapan itu tadi. Kini majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Marwati binti Abu Amar, penolong pengurus asrama makanan Kolej Melati, untuk menyampaikan taklimat dan maklumat penting berkaitan Kolej Melati. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari pengurus majlis, Cik Patricia kita, yang berusaha Profesor Madya Dr. Aizah Mejanan Menteri Kolej Melati, yang dihormati Cik Amir Rahudin bin Jamaluddin, Ketua Staf Residu Kolej Melati, Saudari Nur Fatin Hadirah Mak Razali yang di-Ketua Kolej Melati, Saudari Siti Nur Alisha Izura, Pengarah Program Melati Oleh Pengasih, yang dihormati barisan staf-staf Residu Kolej, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati, JPK dan hadirin sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan saudari semua. Sekarang giliran saya yang menyampaikan taklimat berkenaan pengurusan Kolej Melati. Saya adalah Puan Marwati binti Abu Amar, penolong pengurus asrama makanan Kolej Melati.
kepada adik-adik, anak-anak yang kembali ke Polis Melati atau yang baru pertama kali menduduki Polis Melati bagi sesi Oktober 2021 Februari 2022 ini. Untuk makluman yang tidak pernah mengetahui sejarah penubuhannya, Polis Melati ini bermula beroperasi pada 15 November 2002 bagi penempatan pelajar siswa. Kita belum pernah lagi terima pelajar siswi, kita belum pernah terima lagi pelajar siswa sebagai penempatan di sini kecuali transit. Okey, kita ada 4 blok utama, blok 3A, 3B, 4A dan 4B. Buat masa ni, untuk fasa pertama ni, kita mengisi blok 3A dan 3B saja. Ini kerana blok 4 sedang berlaku naik taraf lift dan juga naik taraf wifi. Muatan keseluruhan bagi Polis Melati adalah 3,458 orang, tetapi bagi penempatan semasa COVID ini adalah lebih kurang 1,700 orang pelajar sahaja. Kita ada 17 orang staf termasuk pengetua polis. Okay, masa ni kita tak ada penguasrama makanan sebab penguasrama kita yang mana yang pernah mendengar di Cik Abdul Rahim Munajid, dia telah dinaik pangkat ke jawatan timbalan pendaftar di unit Pilihan Polis bermula 1 Oktober 2021. Jadi yang menerajui Melati buat masa ini adalah Puan Pengetua, juga saya dan juga rakan-rakan staf yang lain. Ini Pengetua Dr. Aizam, susunya saya, Puan Siti Roha Kamila. Sekarang Puan Siti Roha Kamila sedang cuti bersalin, so akan bertugas semula insyaAllah pada 16 November 2021. Okay, kita ada penilai asrama makanan Puan Zainah Abdul Razak yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan penempatan. Puan Zaharah Abdul Rahman untuk penilai asrama bertanggungjawab terhadap blok dan operasi. Selain daripada penolong asrama dan juga penilai asrama, kita ada 11 orang membantu operasi yang diketuai oleh Cik Muhammad Idris Samsusah yang bertanggungjawab terhadap blok 4A dan 4B arah 3 serta penggunaan Dewan Pembina Melati. Puan Syahara Zakri Suhadah Mak Yatim membantu operasi, juga penolong pokok kerja yang bertanggungjawab terhadap blok 4A dan 4B arah 4 dan 5. Di sini kita ada Puan Juliati Zainal Abidin bertanggungjawab terhadap blok 4A dan 4B arah 00 dan 21. Puan Ayuni Sulaiman bertanggungjawab terhadap blok 4A 4B juga arah 02. Seterusnya Puan Rashidah Abdul Razak bertanggungjawab terhadap blok 4A 4B arah 9 dan 7 serta urusan penggunaan ruang pengerahan. Cik Muhammad Nur Helmi Mat Suzari bertanggungjawab terhadap blok 4A dan 4B arah 8 dan 9 serta urusan surat menyurat. Seterusnya kita pergi ke blok 3. Blok 3 Puan Mariana Amirul Zainuddin bertanggungjawab terhadap 3A dan 3B arah 00 bagi pelajar-pelajar yang menduduki bilik di blok 3A 3B arah 00, kena kenal lah staf Puan Mariana ni atau kita kenal dengan panggilan Kak Ana atau Puan Ana. Okay, seterusnya bagi arah 01 blok 3 Puan Nur Hazwani Abdul Wahab, Puan Wani. Ini Cik Muhammad Khairul Amri pembantu operasi untuk arah 02 blok 3. Seterusnya Cik Haridin Nasir bertanggungjawab terhadap blok 3 arah 03. Dan akhir sekali Cik Muhammad Nazri bertanggungjawab terhadap blok 3 arah 4. Okay, seterusnya kita pergi pada SOP pelajar dalam Kolej Kediaman Melati. Okay, ini adalah antara SOP yang para pelajar perlu patuhi sepanjang berada dalam kolej sepanjang tempoh pengajian saudari-saudari. Pertama, saudari-saudari jangan lupa untuk membuat deklarasi harian setiap hari. Ini memudahkan kita untuk mengenal pasti status
kesihatan saudari-saudari. Kedua, menjaga disiplin diri dan kesan bilik, sentiasa mematuhi penjarakan fizikal antara satu sama lain, memakai mask jangan lupa, dan hand sanitizer setiap kali melakukan setiap perbuatan dan tindakan saudari-saudari. Sekiranya saudari-saudari tidak sihat, contoh demam, sesama, batuk dan sebagainya, saudari boleh hubungi pegawai atau pergi ke pusat kesihatan untuk berjumpa dengan doktor petugas. Diingatkan juga saudari-saudari untuk membuat atau mengimbas check out QR code di pos polis bantuan atau pintu 3 semasa keluar dan check in semula di MySejahtera, juga saring SIS semasa masuk kuliah. Untuk check out QR code tu, saudari-saudari boleh menggunakan scan daripada MySejahtera dan saring SIS sebab dia bebas, maksudnya free, boleh guna apa-apa jenis scanner untuk check out. Tapi kalau check in, dia ada dua, MySejahtera dan juga saring SIS ITM. Okey, ini adalah nombor yang saudari boleh hubungi ketika waktu pejabat dan juga SRK semasa di luar waktu pejabat atau cuti hujung minggu atau cuti umum. Macam cuti Lipa Bali hari Khamis ni, saudari boleh hubungi staf residen yang bertugas mengikut jadual yang kita tampak di papan notis, dan saya ada dan saya juga share di Telegram saudari-saudari. Akan ada kawalan pergerakan di hadapan blok polis bantuan akan buat round untuk melihat kepatuhan SOP saudari-saudari ketika berkumpul di dalam kawasan polis. Walaupun kita semua dah vaksin, tapi kita kena patuhilah keberadaan kita tidak beramai-ramai supaya kita boleh memutuskan rantaian COVID ini. Okey, seterusnya untuk makluman saudari-saudari, saudari dibenarkan menggunakan kemudahan polis seperti bilik bacaan, bilik komputer, bilik TV, bilik snooker dan kemudahan lain dalam polis dengan menjaga SOP. Tapi kena tunggu jadual daripada JPT lah. Tapi kalau untuk bilik komputer dengan bilik bacaan, insyaAllah bilik bacaan 24 jam, bilik komputer kalau perlu dulu waktu pejabat boleh datang ke pejabat polis untuk maklumkan yang saudari-saudari nak guna bilik tersebut. Kemudian saudari minta untuk jaga keharmonian dalam polis ketika bermain, bersukan dan tidak membuat bising di waktu malam. Dan ibu bapa juga boleh datang menghantar barang keperluan atau pewaris tetapi mematuhi SOP yang ditetapkan. Ini merupakan peraturan am. Saya dapati selepas 2 minggu pendaftaran, pelajar-pelajar masih lagi yang ada yang tidak mempamerkan surat pintu gambar. Jadi saya harap selepas malam undang-undang kasih ini tindakan daripada saudari-saudari diambil bagi mempamerkan surat pintu bergambar. Okay, kemudian pelajar yang mendapat kena polis adalah dilarang membawa kenderaan kereta. Pelajar dilarang menyangkut baju, kain dan pakaian yang diikat bilik, langsir dan hendaklah sentiasa diikat pada waktu siap. Walau bagaimanapun, bagi pelajar yang telah membawa kenderaan disebabkan mekanisme daripada KPT yang meminta pelajar menggunakan kenderaan sendiri, saudari-saudari boleh memohon dengan mengisi borang permohonan membawa kenderaan di pejabat polis dan berjumpa dengan pengetua bagi urusan kebenaran membawa kenderaan ke kampus. Okay, seterusnya ketiga, pelajar yang menumpang tukang perabot atau rumah perabot boleh dikenakan tindakan tertib. Pelajar yang ingin berniaga di kolej wajib mendapatkan keperluan khas pihak pengurusan dan mematuhi syarat yang diberi. Pihak polis tidak teragak-agak untuk menamatkan kontrak ataupun kelulusan kebenaran berniaga di kawasan kolej. Untuk makluman juga dan untuk peringatan saudari-saudari, kawasan kolej Melati adalah kawasan larangan untuk pelawan atau pelajar lelaki tanpa urusan yang sah. Okay.
Setiap aktiviti yang menggunakan sistem e-touch untuk pendaftaran, sila bawa kad pelajar bagi tujuan tersebut. Ini bergantung kepada pemakluman semasa daripada JPK yang mengadakan aktiviti. Kalau dia kata dia nak buat e-touch, pelajar kena bawa kad pelajar lah. Kalau sekadar Google Form, pelajar kena ikut pemakluman pada aktiviti tersebut. Buat masa ni, perkhidmatan wifi secara percuma terdapat di kawasan-kawasan am, terutama di depan bilik seminar Kolej Melati, juga di kawasan-kawasan bilik saudari-saudari. Walau Bangalore atas sebab proses naik taraf masih berlangsung di blok 4, so keseluruhan wifi mungkin terdapat gangguan pada certain masa lah. Ada masa tertentu you akan dapati line terputus, tak support. Itu disebabkan naik taraf wifi di kolej kita. Diingatkan juga ya, perabot pelajar adalah secara sewaan. Jadi sebarang kerosakan mesti dilaporkan di pejabat Kolej Melati, sama ada atas kerosakan tu dibuat oleh pelajar sendiri ataupun kerosakan tu terjadi sendiri. Walaupun kerosakan yang disebabkan kecuaian, pelajar yang bertanggung kos yang ditetapkan. Macam yang kita dah edar borang aku janji pelajar kan, so you all kena tengok rate yang dah tetapkan, kos kalau sekiranya berlaku kerosakan disebabkan kecuaian saudari-saudari. Saudari-saudari juga dinasihatkan menjaga sah-sah diri semasa ke tandas. Memandangkan kita ada staf lelaki, kita ada kontraktor lelaki, keluar daripada bilik tu dikira kawasan awam. So kenalah jaga sah-siap. Jangankan duk berkembang berkuala lagi, bila terjumpa staf lelaki, kontraktor terkejut, terlepas semuanya, nanti ada yang jadi isu. So sama-samalah menjaga sah-sah diri semasa keluar daripada bilik air ataupun keluar ke mana-mana lah. Okey, saya ingatkan pendaftaran peralatan elektrik sedang berlangsung bermula pada 26 Oktober yang lepas sehingga 5 November. 5 November ni hari Jumaat, boleh rujuk keliling lah. Tapi Sabtu Ahad kita tak buka. Kita buka 8 sampai 25 kecuali cuti Sabtu Ahad dan juga cuti publik. 4 hari bulan adalah cuti publik di Bali. So office tak buka lah. Yang ini sekiranya pelajar mendapat kebenaran daripada pengetua untuk membawa kenderaan, tempat letak kereta adalah di parking atas, saya panggil atas, yang bersebelahan dengan FSKM, berdepan dengan Fakulti Engineering, ataupun di mana-mana kawasan di luar kolej yang digezet sebagai parking kereta. Okey. Ini antara kesalahan kompon terus yang staf saya boleh kenakan ataupun staf residen kolej boleh kenakan kepada pelajar, iaitu menggantung pakaian pada rela langsir, mengubah perabot dan bilik, yang tidak kemas, tengok dia gantung segala macam pakaian ke atas tu. Ini contoh di tahun 2015 punya, 6 tahun lepas, menyediai pakaian pada tingkap dan tidak mengikat langsir, menyediai pakaian pada tingkap dan tidak mengikat langsir, tengok dia sangkut dia dekat luar tingkap tu. Kasut bersepah, sekurang-kurangnya 2 pasang kasut seorang sahaja dibenarkan kat bawah, iaitu kasut ke bilik air. Yang lain kena susun di rak kasut. Kalau kasut bilik air tu pun kena kemas, bukan bersepah-sepah, tak ada pasangan dia. Okey. Kalau kata 4 orang sebilik atau 3 orang sebilik, so 3 orang sebilik tu hanya 3 pasang kasut bilik air yang dibenarkan diletak di depan pintu lah. So, selainnya kena susun di rak kasut yang dah disediakan. Okey, yang ni yang saya cakap tadi, Sip Piku tolong
pamerkan, belum masukkan lengkap maklumat dekat senarai butir-butir diri dalam sleeping pool tu. Okey, yang ni kesalahan menyalahguna soket koridor luar. Soket dekat dalam bilik dah tak cukup, dia sampai tarik boleh soket daripada luar. Okey, penyalahgunaan extension plug hingga menyebabkan blackout satu aras. Kalau perasan, ini adalah salah satu punca kejap-kejap trip satu bilik, satu level. Sebabnya inilah menggunakan extension lebih daripada yang sepatutnya. Okay, yang kita bagi charger untuk laptop, jack kettle yang jenis auto macam ni, guna charge telefon bimbit, mesin pencetak, stripper, jek elektrik stainless steel. Water heater ni tak boleh sebab water heater ni tinggi. Kalau 10 bilik pakai pun dah cukup dah boleh tweakkan level tu. Okay, ni coil water heater ni tak boleh, kipas angin tak boleh. Tapi kalau ada saudari-saudari ada masalah kesihatan dan memerlukan penggunaan kipas angin, boleh mengajukan permohonan kepada Puan Pengetua bagi mendapat pertimbangan, dan jika boleh digunakan, kita akan luluskan permohonan menggunakan kipas angin. Alat pengurus rambut ni tak boleh, ini hawa dingin, lampu tidur, pembakar roti, duduk nasi, ini peti sejuk, mesin hampa gas, radio. Ni extension melebihi 4 soket pun tak boleh, kurang-kurangnya 2 atau 3. Sebab kita punya aras ni dia dah dilimitkan berapa banyak voltan setiap setiap aras. Jadi kalau satu aras tu full penuh, so nanti jadi trip lah, tak seronok lah. Kalau sekarang ni tak banyak lagi exam paper, tak banyak assignment yang you kena buat, tak adalah rasa frust. Tapi kalau dah nak akhir SEM ataupun dah masuk tengah SEM, nak siapkan paperwork, nak buat test, tiba-tiba trip, penat lah kan, tak syok lah macam tu. Okay, ni bagi mengelakkan kes kecurian, pelajar disarankan sentiasa mengunci bilik apabila keluar bilik walaupun hanya untuk bilik air. Sentiasa menjaga keselamatan peralatan peribadi seperti beg duit, laptop dan juga handphone. Sila laporkan dengan segera kepada pihak pengurusan atau polis bantuan atau staf resident staff sekiranya terdapat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan di aras masing-masing. Contoh kalau kata aras tu, kita tahu pelajar, tapi ada satu hari tu nampak macam pelik, terus hubungi jabat polis lah, ataupun kalau waktu di luar waktu office boleh call polis bantuan ataupun SAKI. Okey, ni maklumat pelajar yang ingin kemudahan kuliah pada semester hadapan adalah membuat permohonan online apabila perkeliling permohonan dikeluarkan. Walau bagaimanapun permohonan kuliah ni bergantung pada keadaan semasa. Macam sekarang ni dia tidak guna medik aktiviti, tetapi dia guna dasar daripada KPT 10 kategori pelajar. Tapi walau bagaimanapun, kalau kata COVID ni dah boleh diatasi, kemungkinan merit ni akan diambil kira semula. Okay. Pemakluman tentang peraturan ampulis ni di dalam 3 kaedah, iaitu slot malam ni, perkeliling peraturan ampulis yang kita pamerkan di bilik pelajar, dan juga peraturan ampulis daripada masa ke semasa yang kita maklumkan dan kita buat edaran lah. Kalau tak jumpa peraturan kolej kat belakang pintu tu, boleh maklum ke pejabat kolej. Saya tak tahulah apa peraturan, tapi saya ada share juga dalam Telegram peraturan kolej, so minta ambil maklum lah. Okay, pelajar diminta peka terhadap perkeliling memo yang dipamerkan yang dihantar ke peti memo bilik masing-masing, peka terhadap jadual bertugas staf resident kolej yang dipamerkan pada setiap level, dan juga terakhir diri kerjasama menguruskan bilik sekiranya terdapat latihan fairil atau kecemasan sebenar. Pemakluman ini dikira sebagai amaran dan alasan tidak tahu peraturan kita tak nak terima. Sekian, terima kasih. Semoga sedikit pemakluman ini memberikan satu
masa menginap di Kolej Melati ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Marwati Abu Ammar di atas taklimat sebentar tadi. Terbang di awan, burung cintayu, kerana penat gugur ke bumi. Tampillah Tuan kami merayu, bersama amanat bekalan kami. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Prof. Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, Pengetua Kolej Melati, untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Amirahuddin Syamaluddin selaku Ketua Staf Residen Kolej Melati. Yang dihormati Puan Marwati binti Abu Ammar, Penolong Pondok Asrama Kanan Kolej Melati. Yang dihormati Saudari Nur Fatin Hadira binti Muhammad Rozali, iaitu yang di-Pertua Kolej Melati. Saudari Siti Nur Alisha Izura binti Muhammad Jeffrey selaku Pengarah Program Melati Tautan Kasih pada malam ini. Yang dihormati barisan staf Residen Kolej Melati, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati dan semua serikandi Melati yang disayangi. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada malam ini di Malam Tautan Kasih Kolej Melati bagi sesi Oktober 2021, Februari 2022. Pertama kalinya, saya mengucapkan selamat datang ke kolej ini, iaitu Kolej Melati yang merupakan kolej cemerlang bagi 7 tahun berturut-turut sebelum pandemik COVID-19 bermula. Besarlah harapan saya kecemerlangan kolej ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang nanti. Selamat kembali memulakan sesi pengajian dan kehidupan di kampus UiTM Shah Alam. Saya doakan semuanya bersemangat meneruskan sesi pengajian dan dipermudahkan urusan pengajian sepanjang sesi ini dengan jayanya, insya-Allah. Eloklah saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bagi yang pertama kali mengenali saya di kolej ini. Saya, Profesor Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, selaku Pengetua Kolej Melati yang telah memegang jawatan ini bermula pada September 2019 yang lalu. Saya juga merupakan seorang pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik, Fakulti Seni Perancangan dan Ukur semenjak 2002 hingga kini. Ianya satu perhormatan bagi saya memegang portfolio sebagai pengetua dan mengenali saudari-saudari anak-anak Melati sekalian. Saya menetap di Rumah Melati Putih iaitu berdekatan dengan Blok 4B, tidak jauh di bahagian belakang daripada Kolej Melati ini. Semoga kita semua dapat berkongsi dan bekerjasama dengan baik sepanjang berada di kolej ini, tak kira berapa lama tempoh semua anak-anak Melati berada di sini. Ada yang mungkin duduk sementara sehingga tamat fasa 1 saja dan mungkin ada yang kekal sehingga semester ini tamat nanti. Namun kedatangan semua sangatlah saya hargai dan raikan. Untuk makluman semua, ada yang kembali ke kampus dan menetap di kolej ini atas permintaan fakulti atau ada atas permintaan sendiri dan keperluan untuk kembali ke kampus bagi tujuan kelas fizikal seperti digariskan oleh KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi. Apapun faktornya, saya doakan semuanya dapat menyelesaikan diri dengan kehidupan di kampus ataupun di kolej ini dengan memberikan kerjasama dan mematuhi semua prosedur yang ditetapkan. Peringatan penting dari saya mewakili pengurusan Kolej Melati adalah pertamanya, diingatkan semua anak-anak Melati terus menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Kita masih belum menang sepenuhnya dalam menangani wabak COVID yang tercetus sejak penghujung 2019 yang lalu. Amatlah diharapkan semuanya mematuhi SOP yang ditetapkan dalam mengawal penularan COVID di kolej ini maupun di luar sana. Patuhilah sepanjang masa semua garis panduan yang diberikan dan ditetapkan oleh kerajaan apabila berada di tempat yang tertutup maupun terbuka. Di samping mungkin semua teruja kembali kembali ke kampus dan UiTM setelah hampir 2 tahun tidak dapat bersemuka bertemu rakan-rakan sepengajian. So inilah peluang yang diberikan dan perlulah digunakan sebaiknya. Tetaplah menjaga SOP kerana ada di kalangan kita dan rakan-rakan anda semua yang masih terdedah
dan berisiko untuk dijangkiti dengan virus ini. Kali ini UiTM telah membenarkan para pelajarnya untuk keluar dan masuk dari pintu UiTM dengan syarat-syarat seperti pelajar semua diperlukan check-in dan check-out setiap kali keluar daripada kolej, menjaga semua SOP sepanjang berada di kawasan yang dilawati, dan yang paling pentingnya apabila saudari-saudari keluar daripada kolej, saudari perlu kembali sebelum pukul 11 malam. Itu adalah peraturan yang memang telah ditetapkan sebelum ini lagi. Gunakanlah kebebasan ini sebaiknya kerana ada dilaporkan kes-kes positif masih berlaku di kalangan rakan-rakan sekeliling dengan kita dan juga masyarakat di luar sana. Sentiasalah berhati-hati walau di mana juga kita berada dan berjumpa dengan sesiapa sahaja. Untuk makluman, jika ada di kalangan serikandi-serikandi melati berasa kurang sihat atau mungkin bergejala seperti demam, sesama, batuk dan sebagainya, segeralah, saya ulangi lagi sekali, segeralah menghubungi mana-mana JPK ataupun tuan-puan SRK yang bertugas ataupun memaklumkan kepada kami di peringkat pengurusan kolej bagi memudahkan mendapatkan rawatan di pusat kesihatan maupun di hospital yang terdekat. Jangan tangguhkan ya jika tidak sihat dan mohonlah rakan sebilik cakna akan tahap kesihatan rakan di bilik masing-masing. Kerana rakan-rakan sebiliklah orang yang pertama ataupun yang paling terdekat dalam mengetahui sebarang masalah sama ada kesihatan dan sebagainya. Untuk makluman, kita menyediakan bilik isolasi jika ada yang kurang sihat dan bergejala. Dan bagi yang telah disahkan positif, kita perlu memindahkan pelajar tersebut ke kolej meranti iaitu kolej di Seksyen 2 selaku kolej kuarantin jika berlakunya kes positif di kalangan pelajar nanti. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jagalah kesihatan diri masing-masing sebaiknya ya. Keduanya, di malam ini saya ingin menarik perhatian semua serikandi-serikandi melati bahawa SCP bukan sahaja menyediakan kolej sebagai tempat penginapan saudara-saudari, tetapi ianya juga sebagai kolej kediaman yang dipertanggungjawabkan membina sasiap dan kepimpinan pelajar melalui pelbagai program pembangunan pelajar di kolej kediaman yang diketuai oleh JPK yang dilantik. Dijangka pada semester ini sebanyak 30 program akan dijalankan oleh JPK Kolej Melati sendiri. Saya menyerulah semoga semua sama-sama memberikan sokongan penuh kepada semua program yang dijalankan baik secara online maupun fizikal nanti. Program ini adalah untuk anda dan disediakan oleh pihak kami. Jadi, gunakanlah peluang menduduki kolej ini bukan sekadar hanya tempat penginapan tetapi juga tempat membina keyakinan diri dengan melibatkan dalam pelbagai bentuk program yang dirancang oleh JPK di kolej ini. Tahun ini juga kita ada satu program yang utama dikenali sebagai program Karyaku, iaitu program bersifat kebudayaan dalam mengetengahkan seni dalam setiap diri pelajar seperti melibatkan kesenian tarian, berpantun, lakonan, nyanyian dan sebagainya. Kolej ini masih lagi mencari bakat-bakat terpendam di kalangan para pelajarnya dan untuk menyertai pelbagai acara yang dipertandingkan. Jadi besarlah harapan saya, anak-anak melati berlumba-lumba merebut peluang ini untuk menyumbang bakat mereka bagi menjayakan program Karyaku untuk kolej tercinta ini. Berilah sokongan padu ya setiap kali program dianjurkan kerana ini semuanya adalah untuk anda. Di samping kejayaan dalam akademik, kumpullah sebanyak mana pengalaman dan ilmu pengetahuan tambahan dengan mengikuti berbagai tema-tema program yang dianjurkan oleh JPK Kolej Melati ini nanti. Penerangan lanjut mengenai semua program dirancang akan diterangkan oleh JPK Kolej Melati di sesi selepas ini. Pengalaman sepanjang di kolej ini nantilah akan dijadikan kenangan terindah untuk diingati sepanjang mengikuti pengajian di UiTM. Jadi kumpullah sebanyak mungkin dengan menyertai program-program yang diajukan ini. Di sini juga kami ditugaskan untuk menjaga keselamatan dan kebajikan saudari-saudari anak-anak melati sekalian. Jadi besarlah harapan saya, semoga semuanya menjaga kesihatan bukan hanya fizikal tetapi rohani maupun mental masing-masing. Berdasarkan pengalaman saya terdahulu menguruskan pelajar siswi di kolej ini, kesejahteraan minda dan emosi adalah sangat penting.
Ada pengajian sedari-sedari semua bersifat fizikal dan ada juga nanti akan meneruskan secara ODL. Yang paling utama, susunlah jadual pengajian sebaiknya. Berdasarkan pengalaman semester sebelum ini, ada di kalangan siswi-siswi akan mula merasa tekanan terutamanya di hujung semester pengajian dan juga dalam tempoh menghadapi peperiksaan semester akhir. Jika ada masalah, berbincanglah dengan rakan sepengajian ataupun pesyarah di fakulti masing-masing jika menghadapi kesukaran dalam pengajian. Janganlah memendam perasaan sendiri ataupun masalah sendiri. Janganlah mengambil tindakan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri ya anak-anak. Maklumkan kepada kami segera jika ada sekali melatih kelak menghadapi masalah emosi seperti ini untuk sama-sama kita bantu dan mencadangkan pendekatan terbaik untuk semua. Di samping itu, saya ingin nasihatkan pengurusan kewangan sepanjang berada di kampus juga adalah sangat penting. Mungkin di awal semester ini, kewangan kita masih baik kerana masih menerima PTPTN ataupun beasiswa kan. Jadi, rancanglah kegunaan kewangan sedari sebaiknya, terutamanya nanti di pertengahan ataupun penghujung semester pengajian. Jika ada sebarang masalah yang melibatkan kewangan, mohon segerakan maklumkan kepada pihak kolej juga. Sama ada kepada JPK ataupun tuan-puan SRK ataupun pengurusan kolej melati. Kami tidak mahu mendengar ada pelajar tidak makan kerana tidak kecukupan duit. Jadi kalau ada masalah, segeralah memaklumkan kepada kami untuk pihak kami meminta bantuan ataupun menyalur sebarang makluman kepada pihak-pihak berkenaan seperti unit kaunseling maupun unit zakat dan sedekah UiTM. Di samping itu, kolej ini juga menyediakan pelbagai perkhidmatan berbayar atau percuma seperti kedai runcit, kedai dobi, bilik komputer, bilik bacaan dan sebagainya. Jadi, gunakanlah segala kemudahan yang diberikan sebaiknya dan sentiasalah berfikir kemudahan ini untuk kegunaan bersama dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jika berlaku sebarang kerosakan, segeralah buat laporan ya. Patuhilah segala peraturan sepanjang berada di mana-mana ruang, di tempat ataupun tempat di dalam kolej ini. Peraturan yang ditetapkan ini bukan untuk menyusahkan semua, tapi untuk menjamin keharmonian dan kemudahan bersama. Perlu diingatkan, sebarang pelanggaran peraturan boleh dikenakan tindakan di peringkat kolej seperti bayaran denda ataupun compound maupun tindakan tata tertib di pihak HCP nanti yang sangat kami mahu elakkan. Jadi patuhilah segala peraturan untuk kesejahteraan kita bersama. Anda berada di sini demi melengkapkan kejayaan akademik masing-masing di samping melakukan aktiviti ko-kurikulum yang lainnya. Okey, akhirnya sekali lagi saya nyatakan, saya mewakili pengurusan Kolej Melati mengalu-alukan kedatangan semua ke kolej ini. Sama-samalah kita berusaha memakmurkan kolej kita dengan menjayakan setiap perancangan yang dilakukan oleh kolej ini. Kesejahteraan anda adalah keutamaan kami. Semoga semua melalui hari-hari yang menceriakan sepanjang berada di kolej dan kampus UiTM ini. Sentiasalah beringat kita masih belum menang dan patuhilah setiap peraturan dan SOP yang telah ditetapkan untuk kebaikan semua. Maafkan saya jika ada kesilapan dalam pertuturan dan sesungguhnya kejayaan anda adalah kejayaan kami semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan di atas ucapan dan amanat yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah, para hadirin sekalian, kini tibanya masa yang ditunggu-tunggu. Marilah sama-sama kita saksikan montaj pengenalan barisan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati sesi 2021-2022. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream.
it, push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Majlis kini diteruskan dengan menjemput Saudari Nur Fatin Hadira binti Muhammad Rozali yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati sesi 2021-2022 untuk memperkenalkan barisan Perwakilan Kolej Melati bagi sesi 2021-2022 dan membentangkan senarai aktiviti kolej bagi semester ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, Pengetua Kolej Melati UiTM Shah Alam. Yang dihormati Encik Amirahuddin bin Jamaluddin, Ketua Staf Residen Kolej. Puan Marwati binti Abu Amar, Penolong Pengurus Asrama Makanan. Saudari Siti Nur Alisa Izura binti Muhammad Jeffrey, Pengarah Program Melati Tautan Kasih. Yang dihormati Barisan Staf Residen Kolej, Barisan Staf Pengurusan Kolej, Barisan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Melati serta Sikandi-Sikandi Melati yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang sudi meluangkan masa pada malam ini, terutamanya Serikandi-Serikandi Melati yang disayangi semuanya. Saya kira tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat datang kepada semua penghuni baru Kolej Melati bagi semester kali ini. Saya harap juga semua masih bersemangat dalam menjalani kehidupan di kolej, terutamanya bagi pelajar baru yang tidak pernah merasai tinggal di kolej. Hadirin sekalian,
Sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya rasa molek kiranya untuk saya memperkenalkan barisan jawatan kuasa perwakilan Kolej Melati sesi 2021-2022. Yang pertama sekali, saya sendiri diberi tanggungjawab selaku Yang di-Pertua Kolej Melati bagi semester ini, Nur Fatin Hadira binti Muhammad Rozali. Saya dibantu oleh saudari Ilya Izzati binti Muhammad Salihin, Naib Yang di-Pertua. Nur Nabiha Najwa Zainurin, Setiausaha Agung. Ainun Atira Azman, Timbalan Setiausaha. Syairah Muhammad Syarif, Bendahari Kehormat. Siti Nur Alisa Izura binti Muhammad Jeffrey, Esko Blok dan Perhubungan Dalaman. Nurul Afifah Aina binti Zul Halim, Esko Aduan dan Kebajikan. Nur Syamimi Afrina binti Muhammad Amin, Esko Informasi Penerbitan dan Multimedia. Nur Alifah Iliana binti Ahmad Tamimi, Esko Kerohanian dan Keagamaan. Faranas binti Muhammad Anwar, Esko Akademik. Nur Syazwani binti Tajuddin, Esko Hubungan Luar dan Antarabangsa. Wan Nur Azrin binti Abdullah, Esko Sukan dan Rekreasi. Nur Farah Afika binti Mazli, Esko Kesenian dan Kebudayaan. Alia Syahidah binti Kamarudin, Esko Kepimpinan dan Inovasi. Siti Nur Zul Hazimah binti Zulkifli, Esko Keusahawanan. Nur Husnina Hasha binti Khairul Rizal, Esko Disiplin dan Keselamatan. Nur Natasha binti Rosli, Esko Tugas-Tugas Khas. Inilah jawatan kuasa perwakilan Kolej Melati bagi semester kali ini yang dibarisi seramai 17 orang. Kami juga dibantu oleh beberapa orang jawatan kuasa penggerak biro JPB yang telah dilantik semula pada semester kali ini. Namun begitu, bagi sesiapa yang berminat untuk menceburi bidang kepimpinan dan menjadi pelapis kami, anda bolehlah mengisi borang permohonan pencarian jawatan kuasa penggerak biro yang telah dihebahkan sebelum ini di dalam grup chat Telegram Kolej Melati. Tahniah juga saya ucapkan kepada Ketua Aras atau Wing Captain yang baru sahaja dilantik dan sedia berkhidmat untuk Sri Kandi Melati sekalian. Untuk makluman semua juga, grup WhatsApp yang telah ditubuhkan akan digunakan untuk menyampaikan segala maklumat dan informasi terkini berkenaan Kolej Melati. Para penghuni bolehlah bertanyakan soalan di dalam grup Aras tersebut. Grup WhatsApp tersebut akan dikendalikan oleh Wing Captain masing-masing. Oleh itu, besar harapan saya agar semua penghuni Kolej Melati boleh berikan kerjasama dalam membantu Wing Captain menjalankan tugas mereka. Saya mewakili 17 orang JPK bersama ahli jawatan kuasa kolej yang baru sahaja dilantik berjanji akan sentiasa berusaha membantu pihak pengurusan dari pelbagai aspek untuk kecemerlangan kolej dan kebajikan pelajar. Perkara dua yang ingin saya maklumkan di sini ialah mengenai program-program yang telah dirangka oleh pihak jawatan kuasa perwakilan Kolej Melati untuk dijalankan sepanjang semester ini. Buat masa sekarang, sebanyak 25 aktiviti kolej telah dirancang oleh pihak kami. Namun, melihat pada keadaan sekarang, sekiranya terdapat perubahan akan kami maklumkan dari semasa ke semasa. Boleh saya rangkumkan terdapat 4 aktiviti hybrid, 10 aktiviti online dan selebihnya fizikal. Pelbagai program menarik akan diadakan sepanjang semester ini. Saya tahu sejak pandemik COVID-19 melanda, kehidupan kita semua sudah tidak seperti selalu. Namun begitu, saya ingin menyeru kepada semua supaya minat-minatlah untuk sertai program Kolej Melati yang akan dianjurkan nanti. Banyak manfaat akan diperolehi dengan program-program menarik yang akan dianjurkan. Jemputan-jemputan juga tidak kurang hebatnya. Tujuan utama program-program kolej diadakan adalah untuk melahirkan mahasiswa UiTM yang bukan sahaja hebat dalam pembelajaran namun hebat dalam meningkatkan soft skills masing-masing. Sekiranya mempunyai simptom-simptom atau kontak rapat dengan individu yang positif, maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab atau maklumkan kepada pihak kolej dengan segera. Tambahan lagi, saya ingin memohon kerjasama pelajar untuk sentiasa mematuhi peraturan Kolej Melati dan menjaga keharmonian kolej ini walaupun kita terdiri daripada latar belakang yang berbeza-beza. Melati membara, Sri Kandi berwibawa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Fatin Hadira binti Muhammad Rozali di atas pengenalan dan ucapan itu tadi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita.
Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipikta. Maka, dengan ini selesailah sudah melatih tautan kasih pada malam ini. Kami, bagi pihak jawatan kuasa majlis, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan tidak dilupakan juga kepada barisan tetamu kehormat kita yang sudi hadir pada malam ini. Saya, Nur Batisha binti Muhammad Zamri Zaman, mewakili majlis, memohon ampun dan maaf andai berlaku sebarang kesulitan sepanjang majlis berlangsung. Kita akhiri program kita pada malam ini dengan doa Rabitah diikuti dengan lagu UiTM di Hatiku dan lagu College Melati. Akhir kalam dari kami, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bersama-sama menuntut ilmu, berganding bahu capai impian, agar semua kan terus maju. Warga Melati, mari bersama realisasi matlamat kolej kita, perbaiki akhlak, disiplinkan diri, pasti kejayaan indah menanti. We proud to be part of Melati. So much knowledge we can learn from here together.
akan berwibawa. Satu semangat, satu tekad di hati, kamilah warga yang berbakti. We proud to be part of Melati. So much knowledge we can learn from here. Together we build our unity. Treasure the moment we spend together. We proud to be part of Melati. Melati membaraskan di berwibawa. Satu semangat, satu tekad di hati, kamilah warga yang berbakti. Kamilah warga yang berbakti. Melati. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman